Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita masuk kepada tajuk tekanan. Okey, masih lagi bab 8. Okey, tajuk tekanan. Okey, tekanan. Kita lihat apa itu tekanan. Okey, tekanan ditarifkan sebagai daya per unit luas. Okey, daya per unit luas. Jadi, formula untuk daya adalah formula untuk tekanan adalah daya bahagi dengan luas. Okey, daya per unit luas. Okey, arah daya mesti berserenjang dengan luas permukaan. Maksudnya apa? Okey, kalau ini adalah permukaan meja, kalau ini adalah permukaan meja, okey, dan kamu tolak dari atas. Okey, itu syaratnya. Dia mesti berserenjang, daya yang dikenakan ini berserenjang dengan permukaan. Okey, ataupun kamu tolak dari sisi. Okey, jadi daya yang kita kirakan ini mestilah yang berserenjang dengan permukaan meja. Tepi ini juga permukaan, mesti berserenjang dengan permukaan. Okey, unit SI bagi tekanan adalah Newton per meter kuasa 2 ataupun unit Pascal, simbolnya PA. Okey. Satu daya yang bertindak di atas permukaan yang kecil akan menghasilkan tekanan yang besar. Jadi maksudnya apa? Kalau permukaan itu kecil, luas permukaan itu kecil, tekanan adalah besar. Okey, daya yang bertindak ke atas suatu permukaan besar akan menghasilkan daya yang kecil. Jadi ini tekanan. Okey, jadi daya yang bertindak ke atas permukaan besar, kalau permukaan itu besar, tekanan adalah kecil. Okey, jadi tekanan formulanya adalah daya bahagi dengan luas. Tekanan simbolnya P, daya simbolnya F, luas simbolnya A. Jadi F ini mesti dalam Newton, A ini mesti dalam meter kuasa 2. Kalau ada dia bagi cm, kena tukar kepada meter. Jadi kalau luas permukaan itu besar, tekanan adalah kecil. Kalau luas permukaan itu kecil, tekanan adalah besar. Itu kamu kena ingat. Okey, kita lihat aplikasi. Okey, aplikasi tapak kaki gajah. Okey, kita lihat tapak kaki gajah. Tapak kaki gajah ini luas, besar. Okey, luas permukaannya adalah besar. Okey, kenapa? Kita tahu gajah ini sangat berat. Jadi bila tapak kakinya besar, luas permukaannya besar, tekanan yang dikenakan ke atas tanah adalah rendah. Jadi tekanan pada tanah akan dikurangkan. Jadi dia tidak akan tenggelam ke dalam tanah. Okey, tapak kasut salji luas supaya tidak mudah terjerumus ke dalam salji yang tebal. Jadi kalau di tempat salji, kalau kita pakai kasut biasa, dia akan masuk ke dalam salji. Jadi kasut yang untuk di kawasan salji direka khas di mana tapaknya lebih luas. Okey, untuk mengurangkan tekanan pada salji. Okey, sama juga dengan tayar traktor. Okey, tayar traktor lebar. Okey, selalunya kenderaan yang besar, tayarnya akan lebar. Kenapa? Kita nak tambahkan luas permukaan supaya tekanan adalah kurang. Jadi ini adalah contoh aplikasi di mana kita perlukan tekanan rendah. Okey, kita tak nak tekanan tinggi, kita nak guna tekanan rendah. Ini contoh-contohnya. Okey. Okey, sekarang kita lihat pula situasi dalam kehidupan seharian yang memerlukan tekanan tinggi. Kita nak tekanan tinggi. Okay, kita nak guna tekanan tinggi. Okey, jadi tekanan tinggi atau rendah ini tak ada pada situasi berbeza kita memerlukan tekanan yang berbeza. Okey, jadi ini pula contoh-contoh di mana kita perlu tekanan tinggi. Okey, yang pertama, bilah gergaji tajam. Okey, tajam supaya senang memotong menggunakan daya yang minimum. Okey, gaji ataupun pisau. Okey, selalunya kalau tumpul, yang paling senang pisau lah. Okey, pisau di rumah, okey, di dapur. Kalau pisau itu tumpul, nak potong daging, nak potong apa saja sangat susah. Okey, sebab bila jadi kita perlu tajamkan dahulu pisau tersebut. Macam mana kita nak tajamkan pisau? Okey, kita guna pengasah untuk tajamkan dia. Okey, jadi bila pisau tajam, tajam itu bermaksud luas permukaan pada hujung pisau itu kecil. Okey, luas hujung tu dia nipis, dia tajam, dia macam mana cakap ya? Luas permukaannya kecil. Okey, bila luas permukaannya kecil, tekanan akan jadi tinggi. Jadi bila tekanan tinggi, senang kita nak potong. Okey, senang kita nak potong. Kita perlukan daya yang sedikit saja untuk memotong. Jadi bila pisau tajam, luas permukaan depannya itu besar. Jadi tekanan adalah rendah. Okey.
Jadi bilah gergaji atau pisau perlu tajam. Sama contoh gunting ke apa pun sama. Okey, kemudian untuk burung. Okey, burung yang mengetuk pokok ni kan, burung apa nama ni? Okey, burung ni, okey dia paruhnya tajam untuk dia ketuk pokok dengan mudah. Okey, mata pensel tajam supaya tulisan lebih jelas. Bila tajam, kita tak perlu guna daya yang banyak untuk menulis. Kita hanya guna daya kecil saja untuk kita menulis. Jadi kita tak mudah penat lah sebenarnya kalau bila mata pensel yang tajam. Okey, tapak kasut bola. Okey, yang pemain bola sepak ataupun pemain inilah. Okey, yang perlu mencengkam tanah supaya kurangkan licin, kurang licin. Okey, dia ada spike. Okey, spike di bawah ini untuk mencengkam tanah. Jadi bila yang tajam ini akan mencengkam tanah, membolehkan pemain tersebut tidak mudah licin. Okey, untuk kestabilan. Jadi bila dia dapat masuk dalam tanah, dia akan cengkam tanah. Okey, ini tapak kasut bola. Ini adalah situasi di mana kita memerlukan tekanan yang tinggi dalam kehidupan harian. Okey, sekarang kita lihat pula berkaitan dengan teori tekanan gas mengikut teori kinetik gas. Okey. Okey, molekul udara. Okey, ini merujuk kepada teori kinetik gas. Okey, molekul udara sentiasa bergerak bebas. Okey, molekul dalam udara kita sentiasa bergerak bebas. Okey, dia bergerak bebas, dia tak ada arah dan dia sentiasa melanggar dinding bekas dan juga melanggar di antara satu sama lain. Okey, jadi kekerapan pelanggaran antara molekul udara dengan dinding bekas. Jadi kekerapan dia berapa kali dia melanggar dinding bekas akan menghasilkan daya tolakan pada dinding bekas. Okey, akan menghasilkan daya tolakan pada dinding bekas. Jadi daya yang bertindak pada permukaan, okey, daya bila bertindak pada satu permukaan, dia akan menghasilkan tekanan. Jadi bila untuk udara kita panggil tekanan udara. Jadi bila ada molekul gas dalam satu bekas, okey, dia akan berlanggar antara satu sama lain dan juga akan berlanggar dinding bekas. Okey, jadi kekerapan dia melanggar dinding bekas itu, molekul udara melanggar dinding bekas itu menghasilkan daya tolakan. Jadi daya yang terkena pada permukaan akan menghasilkan tekanan yang kita panggil tekanan udara. Okey, boleh faham? Okey, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Okey, jadi faktor yang pertama adalah isi padu. Okey, bila katakan ini adalah isi padu asal. Okey, gas kita masukkan dalam satu bekas dan ini adalah isi padu asal. Kemudian kita berikan tekanan, kita mampatkan udara sini, kita mampatkan udara ni sehingga isi padunya menjadi lebih kecil. Okey, kalau katakan dia menjadi ini 1/3 lah. Okey, ini volume asal, ini isi padu asal. Kemudian kita mampatkan sehingga hingga isi padunya berkurang. Okey, sekarang ni isi padu dah berkurang. Jadi bila isi padu berkurang, okey, zarah-zarah udara akan lebih kerap melanggar dinding bekas. Okey. Maksudnya, okey, bila isi padunya berkurang, molekul masih sama. Okey, molekul masih sama. Jadi molekul ini sentiasa melanggar dinding bekas. Okey, jadi sekarang ni dinding bekas untuk molekul ini langgar dah menjadi sikit. Okey, dah menjadi kecil. Okey, dinding yang dia nak langgar itu dah jadi kecil. Kalau berbanding yang di sini, okey, kawasan dinding bekas yang dia boleh langgar itu banyak. Okey, berbanding dengan sini. Jadi kalau kita ambil satu bahagian kecil, okey, ini pun sama, kita ambil satu bahagian kecil. Okey, kebarangkalian untuk molekul melanggar kawasan ini, okey, kawasan di sini, kawasan di A ini lebih tinggi dari kawasan di B walaupun saiz yang kita ambil ini sama. Okey, boleh? Jadi bila isi padu berkurang, kekerapan zarah melanggar dinding bekas bertambah, okey, menyebabkan tekanan bertambah. Okey, jadi hal ini menyebabkan tekanan udara bertambah. Jadi bila isi padu kurang, tekanan bertambah. Okey, isi padu bertambah, tekanan berkurang. Boleh ingat? Okey, yang kedua adalah faktor suhu. Okey, yang kedua adalah faktor suhu. Okey, sekarang ni satu belon, okey, kita tiup balon tersebut.
Okay, kita tiup belon. Kemudian kita masukkan ke dalam air yang ada ais ataupun air sejuk. Okay. Dan lagi satu belon. Okay, saiz yang sama. Kita tiup saiz yang sama. Kita letak dalam air mendidih. Okay, apa yang berlaku? Bila kita letak dalam ais suhu rendah, ini suhu rendah, apa yang berlaku? Belon ini menjadi kecil. Okey. Okey, belon ini akan menjadi kecil. Okey, belon ini menjadi kecil. Okey, kenapa belon ini menjadi kecil? Okey, tak apa, nanti saya terangkan. Okey, sekarang kita lihat dulu dalam air mendidih. Okey, bila kita masukkan belon yang sama, okey, belon yang sama saiz tadi dalam air yang mendidih, belon ini akan mengembang. Okey, belon ini mengembang. Okey. Suhu tinggi belon mengembang. Okey, jadi bila suhu tinggi, okey, bila suhu rendah, okey, zarah-zarah ini akan bergerak dengan perlahan. Okey, bila suhu rendah dia akan jadi slow. Dia akan jadi slow, dia bergerak dengan perlahan. Jadi kekerapan untuk dia melanggar dinding bekas itu berkurang. Okey, kekerapan melanggar dinding bekas itu berkurang. Jadi tekanan akan jadi rendah. Okey, disebabkan belon ini elastik, okey, dia mengecil lah. Okey, kalau macam contoh tadi, bekas itu tak boleh berubah. Dia bukan elastik. Okey. Bila kita masukkan dalam air panas pula, zarah-zarah ini akan memperolehi tenaga dan dia akan bergerak dengan lebih cepat. Okay, jadi bila dia bergerak dengan lebih cepat, kekerapan untuk dia melanggar dinding belon itu lebih kerap. Jadi tekanan akan jadi tinggi, menyebabkan belon ini mengembang. Okey, jadi bila suhu tinggi, suhu bertambah menyebabkan tekanan udara bertambah. Okey. Okey, jadi itu saja sebelum kita masuk kepada tekanan atmosfera.